Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi daripada IC 2205P. Kami diminta oleh pensyarah kami untuk membuat satu kajian tentang pasaran produk, di mana produk tu kami pilih sendirilah nak produk apa-apa pun. Kami kena kaji tentang sama ada adanya harga ataupun etika penjual tu sendirilah. Dan saya telah pilih tiket flight Malaysia Airlines untuk saya kaji. Okay. Jujur time lecturer bagi tugasan ni, memang first yang saya fikir, saya nak sangat ambil tiket flight. Sebab apa? Sebab time tu kita nampak yang memang bila keluarnya keluarnya perintah kawalan pergerakan ni, ramai yang nak balik ke negeri masing-masing. And flight ini merupakan antara pilihan utama mereka untuk pulang ke negeri masing-masing. Dan macam kita tahu, flight ini antara benda perkhidmatan lah. Penerbangan ni adalah perkhidmatan yang sentiasa berubah pada harga. Dalam sehari tu boleh kata banyak kali lah harga berubah. Macam pagi ni kita cek harga lain, tengah hari cek harga lain, lepas tu ni kena pula ada keluarnya perintah akta kawalan, harga mesti beza. Sebelum tu saya telah membuat kajian ini selama 6 hari melalui 2 medium dalam 4 perjalanan. Maksudnya dalam 6 hari itu adalah pada 19 April sehingga 24 April, 6 hari. Dan 2 medium tersebut adalah melalui MAS webpage dan Airpass apps. Dan 4 perjalanan itu adalah 2-nya domestik dan lagi 2 adalah international. Dan domestik saya telah memilih perjalanan daripada KLIA ke Arustar Kedah dan daripada KLIA ke Kuching Sarawak. Satu lagi, kalau penerbangan international saya telah memilih daripada KLIA ke Korea, satu lagi KLIA ke Jepun. Okey, sekarang jom kita terbang ke Arustar. Okey, kita tengok kalau based on data ni, dia punya penerbangan dari hari ke hari tak terlalu ketara lah perbezaan dia. Macam kalau banyak pun 3 je, tak terlalu banyak. Kalau sikit pun tak sampai tahap tak ada langsung, 1 lah paling kurangan. So kita tengok pada hari pertama, iaitu 19 April, ada 3 penerbangan pada hari itu. Tengok yang paling mahal dulu. Yang paling mahal yang dijual oleh MAS webpage adalah pada pukul 12.20pm sehingga 1.30pm. Yang harga dia RM434.94. Okey, lepas tu kalau kita nak bandingkan harga MAS dengan Airpass ni, webpage dia dengan Airpass, kita boleh tengok dekat tiket pada pukul 1.25pm sehingga 2.30pm, iaitu MAS menjual dengan harga RM199.62 dan Airpass menjual dengan harga RM197.62. Terdapat perbezaan dalam RM2. Betul. Okey, kita go kepada hari berikutnya, iaitu 20 April. Based on data tu, yang paling mahal yang dijual oleh MAS webpage adalah RM474.66. Okey. Dan paling murah hari tu pun dalam RM227.18. Kalau kita nak bandingkan antara dua tu, MAS webpage dengan Airpass apps, pada pukul 1.25pm sehingga 2.30pm, MAS menjual dengan harga tadi, harga paling tinggi MAS iaitu RM474.66 dan Airpass menjual harga yang sama, RM474.66. Dan ada perbezaan harga lah, dan mereka ada stage itu ada diskaun daripada RM479.46 sehingga menjadi RM474.66. Okey, pada hari ketiga, macam kita tengok ada satu je penerbangan, iaitu pada pukul 6.40pm sehingga 7.50pm dengan harga RM681.92. Tinggi lah, balik Kedah sejam 600 lebih, dekat 700 lah, agak tinggi. Lepas tu MAS tak menjual tiket kepada Airpass, dan hari tu tiket hanya boleh dibeli pada MAS webpage. Okay, kita go kepada hari keempat pada 22 April. Terdapat 3 penerbangan
Dan harga paling tinggi yang dijual oleh Mas Webpage adalah RM479.46, iaitu pada pukul 1.25 PM hingga 2.30 PM. Dan kalau kita nak bandingkan harga emas dengan Airpass waktu yang sama, Airpass pun pada pukul 1.20 PM hingga 2.30 PM. Berbanding macam tadi, emas menjual dengan harga 479.46 sen dan Airpass menjual dengan harga 474.66 sen. Perbezaan harga dalam 4 hingga 5 ringgit. Okay. Pada hari kelima 23 April, hanya satu sahaja penerbangan pada hari itu, iaitu pada pukul 1.25 PM sehingga 2.30 PM, iaitu RM330. Dan esok pun waktu yang sama dan harga yang sama. Okey ya. Kalau kita tengok kan, kalau korang perasan kan, ada flight ni pada waktu yang sama. Tengok pada pukul 1.20 PM dengan 2.30 PM. Hari pertama ada, kedua ada, ketiga tak ada, keempat ada, kelima ada, keenam ada. So kita boleh kaji sikit harga dia. Pada hari pertama, harga pada waktu itu RM199.62. Agak rendah, agak murah lah daripada yang lain. Sebab hari kedua tu dia naik kepada RM400 lebih. Hari ketiga tak ada, hari keempat masih RM400 lebih. Dia tambah dalam RM5. Lepas tu hari kelima dia turun sikit, tapi tak semurah dengan hari pertama punya harga, iaitu menjadi RM300 lebih, dan hari ke-6 pun RM300 lebih. Itu je untuk Kedah. Okay, sekarang kita terbang ke Kuching Sarawak pula. Kita tengok macam harga dia. Based on apa member Sarawak cakap, harga dari KLIA ke Kuching Sarawak dalam 200 lebih hingga 400 lebih macam tu. So kita tengok bila berlakunya COVID-19, bila keluarnya perintah kawalan pergerakan, adakah harga dia berubah. Kita tengok pada hari pertama, tiket yang paling mahal dijual dalam Mas Webpage adalah RM2,452.06, iaitu pada pukul 11.30 AM sehingga 5.40 PM. Dan yang paling murah pada hari itu adalah RM299.26, dan terdapat dua penerbangan pada harga tersebut, iaitu 8.20 PM dan 9.15 PM. Itu paling murah pada hari itu yang dijual di Mas Webpage. Dan kalau kita nak bandingkan harga yang dijual di Airpass App dengan Mas Webpage, kita tengok pada nombor 1 Airpass App. Nombor 1 dia pada pukul 8.20 PM sehingga 10.05 PM. Kita boleh bandingkan dengan nombor 6 Mas Webpage, iaitu Mas Webpage menjual dengan harga RM299.26 dan Airpass App menjual dengan harga RM296.26. Pada nombor 2 Airpass, iaitu 9 suku sehingga 11 PM, kita boleh bandingkan dengan nombor 7 Mas Webpage, iaitu Mas Webpage menjual dengan harga RM299.26 dan Airpass App menjual dengan harga RM296.26. Okay, pada nombor 3, iaitu pada pukul 2 PM sehingga 3.45 PM, kita boleh tengok yang pada nombor 4 Mas Webpage, daripada Mas Webpage menjual dengan harga RM359.68 dan Airpass App menjual dengan harga RM356.8. Dan pada nombor 4 Airpass App, kita boleh tengok pada nombor 5 Mas Webpage, iaitu dengan harga Mas Webpage menjual dengan harga RM359.68 dan Airpass App menjual dengan harga RM356.8. Based on apa kita tengok tadi, perbezaan antara Mas Webpage dan Airpass App, terdapat perbezaan dalam lebih kurang RM3 untuk setiap perbezaan tu. Sekarang kita tengok pada hari berikutnya, iaitu pada 20 April. Pada hari tersebut terdapat dua penerbangan yang dibuat oleh Malaysia Airlines, tetapi Mas Webpage iaitu Direct Malaysia Airlines hanya menjual satu penerbangan saja, dan satu lagi penerbangan dijual oleh ejen-ejen dia macam Airpass App ni. Okay, kita tengok pada Mas Webpage pada pukul 11.30 AM hingga 5.40 PM. Dia menjual tiket dengan harga RM2,452.06 dan Airpass App
dia menjual pada waktu lain, iaitu pada pukul 9.15pm sehingga 11pm dengan harga RM1,583.88, di mana dia ada state kat situ yang harga asal adalah RM1,599.88. Okey, kita go kepada hari seterusnya, iaitu 21 April. Pada 21 tu hanya satu saja penerbangan yang dibuat oleh Malaysia Airlines dan hanya dijual di Mas webpage, iaitu pada pukul 9.10pm sehingga 11pm, itu dengan harga RM1,402.72. Itu saja yang ada. Okey, lepas tu pada hari berikutnya, kat bawah tu, pada 22 April, yang paling mahal yang dijual oleh Mas webpage adalah sebanyak bernilai RM2,505.06, iaitu pada pukul 11.30 am sehingga 5.40pm. Itu paling mahal lah. Dan kalau kita nak bandingkan antara Mas webpage dengan Airpass app, iaitu pada pukul 9.15pm sehingga 11pm, kalau kita tengok dekat Mas webpage, dia jual dengan harga RM1,402.72, dan Airpass app menjual dengan harga RM1,388.69. Dan di stake kat situ, ianya adalah diskaun daripada harga yang dijual oleh Mas webpage, iaitu RM1,402.72. Okay, sekarang kita go pada hari berikutnya, iaitu 23 April. Sama macam 21 tadi, dia hanya menjual satu tiket, satu penerbangan saja, dan dijual di Mas webpage saja, iaitu pada pukul 2pm sehingga 3.45pm dengan harga RM1,599.88. Dan pada hari tersebut hanya business class saja yang dijual. Macam saya tulis kat situ ada B kan, maksudnya business class lah, ekonomi tak ada. Yang lain semua ekonomi tadi. Bila tak ada ekonomi, saya ambil yang business. So macam B tu maksudnya business lah. Okay, sekarang kita go kepada hari berikutnya adalah, kalau kita tengok pada waktu yang sama tetapi harga yang berbeza. Contohnya macam, maksudnya pada pukul 9.15pm sehingga 11pm, Mas webpage menjual dengan harga RM359.68, tetapi Airpass app menjual dengan harga sedikit murah, iaitu RM356.08. Okey, dah settle untuk domestik. Sekarang kita ambil penerbangan international pula. Kita terbang ke Narita, Jepun pula. Macam korang boleh tengok dekat slide tu, hanya satu saja penerbangan yang dibuat daripada 19 hingga 24 April. Dan ianya adalah pada 19 April, iaitu pada pukul 11.35pm sehingga 7.15 am, di mana Mas webpage menjual dengan harga RM2,712, manakala Airpass app menjual dengan harga RM2,684.88. Terdapat perbezaan antara kedua itu sebanyak dalam bawah RM50, dalam 30 something lah. Okay, dan hari-hari lain tiada penerbangan dibuat. Sebab apa? Tunggu sekejap, last sekali kita bincang sebab. Okey, sekarang kita terbang ke Korea pula Macam korang boleh tengok dekat slide tu, table kosong, macam tak ada flight kan. Tapi sebenarnya masih ada flight pada hari tu. Cuma untuk ke sana, Malaysia Airlines tak buat penerbangan pada hari tersebut. Macam pada 19 tu ada kapal terbang company lain yang buat penerbangan, tapi Malaysia Airlines tak buat. So saya tak isilah, sebab saya punya company tak ada penerbangan. Tapi macam untuk hari-hari seterusnya, boleh kata semua company tak buat penerbangan. Sebab apa? Tunggu sekejap lagi. Okay, sekarang kita tengok apa sebab-sebab yang membuatkan harga tiket flight itu boleh berubah-ubah. Okay, ini antara maklumatnya seperti yang saya baru tahu. Kalau korang tahu, tak apa lah, saya baru tahu benda ni. Dalam flight tu dia akan ada beberapa kelas. Contohnya macam economy class, business class dengan first class, and adalah beberapa lagi. Dalam kelas-kelas tu pula dia akan ada beberapa subkelas, di mana subkelas tu akan menggunakan simbol huruf macam ABC semua tu. Untuk economy class dia akan pakai subkelas yang sama. Contoh, dia pakai subkelas A saja untuk economy class, sebab dia menjual dengan harga yang sama dan menggunakan servis yang sama. Tapi untuk kelas lain macam business class, dia akan ada kelas yang
subclass yang berbeza. Contohnya macam business class akan menggunakan subclass B dan C untuk menunjukkan bahawa subclass tu adalah tiket yang paling termahal untuk business class. Macam tu. Kalau macam first class pula, dia akan menggunakan contoh huruf D dan E untuk tunjukkan bahawa subclass tu adalah yang paling termahal untuk kelas first class pula. Macam tu lah. Lepas tu untuk tiket yang dibeli daripada ejen, macam contoh kita belikan Airpass tadi, dia akan dapat subclass yang berbeza pula. Contoh dia akan dapat macam subclass XYZ. Contoh macam korang beli dekat Airpass, kat tiket korang kan ada tulis XYZ. So nanti pihak penerbangan tahulah bahawa tiket tu dibeli daripada ejen. Macam tu. Dan untuk setiap subclass tu ada harga-harga yang berbeza. Okey. Lepas tu wajar ke tak harga tu berubah time musim COVID-19 ni kan? Wajar ke tak? Okay, sebelum tu apabila kerajaan mengeluarkan perintah kawalan pergerakan, time baru keluar perintah tu, time tu sebenarnya tiket flight masih lagi stable harga dia, masih okey lah. Sebab time tu penerbangan nak domestik ke international ke masih diizinkan, so masih boleh. Tapi selepas dalam beberapa hari, beberapa negara luar telah menutup penerbangan masuk ke negara mereka. So akibat daripada itu, Malaysia Airlines telah membatalkan dalam lebih kurang 2,000 penerbangan. 2,000 penerbangan maksud macam satu penerbangan ada ramai penumpang. So bayangkanlah ada 2,000 penerbangan, banyak orang lost kat situ sebab tak boleh fly ke negara tu. And then Malaysia Airlines juga telah memberi arahan kepada pekerja mereka untuk mengambil cuti tanpa gaji. Dan diorang beri option lah, sama ada nak cuti tanpa gaji selama sebulan, 2 bulan atau 3 bulan. And then kalau ada penerbangan pun hanyalah penerbangan domestik saja. Luar negara tentu memang tak boleh lah. Macam tadi korang tengok kan, ke Jepun dah tak boleh, ke Korea dah tak boleh. Sebab tu lah, sebab negara-negara orang tak bagi masuk dah, tak bagi mana-mana orang masuk ke negara orang. So macam kalau penerbangan domestik masih dibolehkan. Contoh macam kalau penerbangan dari Sabah Sarawak ke Semenanjung, dari Semenanjung ke Sabah Sarawak, dalam saya baca itu dia syaratkan hanya untuk orang negeri tersebut saja. Maksudnya orang Sabah Sarawak yang berada di Semenanjung boleh pulang ke negeri asal. Juga orang Semenanjung yang berada di Sabah Sarawak boleh pulang ke negeri asal lah. Maksud macam tu. Itu je dibolehkan. Kalau untuk pergi tujuan berkunjung, bercuti tak boleh macam tu. And then antara sebab-sebab harga tiket flight ini berubah, kalau dari segi generalnya ada banyaklah sebab. Contohnya macam laluan popular ke tak. Contohnya macam kalau laluan ke KLIA ke Sabah Sarawak mungkin popular. Kalau dari Subang ke mana-mana mungkin tak popular. So yang popular tu akan lebih mahal. And then based on jarak lah, kalau lebih jauh lebih mahal. And then based on musim, macam musim ramai seller akan naikkan harga. Kalau musim tak ramai dia akan turun harga. Contohnya macam ni, musim coronavirus ni tiba-tiba ramai nak tiket tu. So adat lah, demand tinggi, seller akan naikkan harga. And then harga tiket juga berubah disebabkan oleh waktu penerbangan tersebut. Contoh kalau macam kan penerbangan ada waktu dari macam awal subuh hingga ke tengah malam. So antara waktu-waktu yang murah adalah waktu awal pagi dengan tengah malam. Dan yang mahal sikit start daripada pagi tu macam pukul 9, siang tu mahal, petang mahal, macam tu lah. And then sebab-sebab lain adalah sebab hari. Kalau macam contoh weekend lebih mahal daripada weekdays. Sebab lain, yang lain macam maintenance. Contohnya macam maintenance tu macam bahan bakar lah. Andai kata harga minyak dunia time tu mahal, so harga tiket flight pun akan mahal sebab diorang nak tampung maintenance flight tersebut. And then antara sebab lain yang terakhir saya rasa adalah medium yang dibeli.
Maksudnya macam tadi, andai kata kita beli dekat Airpass, harga dia berbeza dengan direct Malaysia Airlines punya webpage. Kalau kita beli dekat apps lain, mungkin harga lain. Dia macam tu lah. Okay, so wajar ke tak sebenarnya tiket flight tu dinaikkan harga? Ni pada pendapat saya kan, saya rasa wajar lah kot. Sebab contoh lah, kalau kita nak pandang dari sudut husnuzon kita nak sangka baik kat orang, mungkin ni antara langkah yang pihak penerbangan ambil untuk support perintah kerajaan untuk mengawal pergerakan. Maksudnya diorang menaikkan harga supaya orang tak balik lah, supaya orang tak ambil flight itu. So orang akan stay saja dekat mana diorang berada. Tu andai husnuzon lah kat situ. Antara sebab lain mungkin kan tadi kita dah cakap yang bahawa diorang terpaksa batalkan dalam 2000 penerbangan international. So diorang kat situ dah, dia punya flow kewangan dia dah berubah, berbeza. So diorang memerlukan support income untuk bagi diorang punya management tu stabil balik, untuk jaga lah diorang punya company tu. So diorang terpaksa lah naikkan harga untuk penerbangan domestik ni, untuk jaga company diorang juga. So mungkin sebab tu. And then antara sebab lain, macam tadi mungkin sebab musim ramai. So time ni lah diorang nak ambil peluang untuk naikkan harga, sebab demand tinggi. Dia memang yakin lah, walau tinggi macam mana pun akan ada juga yang balik. Mungkin macam tu. Dan boleh jadi juga mungkin untuk bekerja time musim wabak COVID-19 ni, macam kita tahu wabak ni tak berjangka dia datang macam mana. Sekarang cek tiba-tiba ada macam tu. So dia adalah risiko kepada pekerja mereka. So diorang naikkan harga mungkin untuk bayaran gaji lebih kepada orang yang bekerja time wabak macam ni. Boleh jadi macam tu, saya rasa lah. Itu pada pendapat saya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL.